Kek TV KPM. Kita nak fokuskan tentang pengurusan bengkel. Menarik cikgu. Sebab Silakan. kita dah masuk bengkel perabot. Betul. So kita kenalah uruskan. Kalau tak uruskan berteraburlah bengkel Betul. kita. Dan bahaya cikgu kan. Bahaya. Okey, bila kita masuk mana-mana kawasan pembinaan, okey, pembinaan perabot lah. Ya. Yeah. Pembinaan bangunan ke, perabot ke, apa yang paling penting ialah keselamatan diutamakan. So kita kena menguruskan bengkel kita. Dalam pengurusan bengkel yang efisien ataupun berkesan, keberkesanan pengurusan bengkel, kita mestilah bersistematik dan efisien dan produktif bengkel kita. Okey. Yang kedua, kita nak mencegah berlakunya kemalangan semasa amali ataupun semasa bekerja. Sebab tolong ingat, anggota tubuh badan kita tidak ada ganti seperti motosikal ataupun kereta dan sebagainya. Sekali dah terpotong, tak ada gantinya. Mengelakkan pembaziran bahan dan masa kerja. Sebab sekarang kita kekurangan bahan mentah. So kita kena betul-betul uruskan, kalau tak kita rugi. Bahan mentah dan juga masa kita bekerja. Betul. Seterusnya, suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan kita dapat laksanakan ketika kita menggunakan bengkel. Kalau bengkel kita bersepah, semak, ada bahan-bahan lain yang boleh mendatangkan kecederaan, akan tak berkesan bila kita nak belajar, tak selesa kan? Setuju cikgu. Dan kita dapat menerapkan nilai-nilai murni ketika menguruskan bengkel. Kita ada nilai-nilai murni bekerjasama, kemas bengkel, okey, bekerjasama, lepas tu tolong-menolong. Dan juga nilai-nilai murni yang lain. Dan seterusnya kita dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, ini adalah fakta ya. So tolong ingat. Kena ingat tu. Kadang-kadang keluar dalam soalan bahagian A. Ada 5 cikgu Ini ada fakta. Dan juga kamu bolehlah huraikan. Okey. Dan dalam pengurusan bengkel, kita akan melihat beberapa aspek. Yang pertama, ruang bengkel ya murid-murid. Ruang bengkel, susun atur alatan supaya mudah kita nak capai. Kita dah ada papan alatan. Kita nak ambil tukul, kita boleh ambil. Kita nak ambil gergaji, ada depan kita. Tak perlu nak menyelongkar, orang kata. Semua dah ada. Yang ketiga, keselamatan. Keselamatan sangat-sangatlah penting kerana cikgu dah cakap tadi, anggota tubuh badan kita tidak ada ganti. Betul. Kalau dah terputus cikgu macam mana tu ya? Sayang. Hiduplah teman. Organisasi bengkel. Kita kena ada satu organisasi di mana mesti ada pengurus. Betul cikgu. Mesti ada pembantu. Mesti ada foreman. Mesti ada ketua kumpulan. Untuk uruskan semua apa hal-hal yang berkaitan tentang bengkel tersebut. Dan kita perlu tahu penyelenggaraan bengkel. Kalau berlaku kerosakan dan sebagainya, kita tak perlulah panggil orang nak betulkan. Kita boleh betulkan sendiri. Okey, ini contoh ruang kerja. Di mana ruang kerja dia mesti ada laluan untuk keselamatan. Okey, nampak tak? Dia boleh menampung bilangan pekerja. Ada berapa orang boleh masuk dalam bengkel. Okey, boleh bergerak dengan bebas dalam kawasan tersebut. Tak boleh langgar mesin sana, tak boleh langgar mesin sini. Okey. Dan mempunyai ruang udara. Mestilah mencukupi. Kalau tak, lemas awak nanti dengan habuk kayu. Betul. Lantai mestilah diperbuat daripada bahan tahan lasak dan mudah dibersihkan dan tidak licin. Sebab tu kita pakai lantai yang kita tak mudah jatuh lah, sebab ada bahan tajam kita, paku dan sebagainya kan. Dan mempunyai pintu besar yang memudahkan pergerakan semasa kecemasan. Setiap bengkel mesti ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Dia tak boleh ada satu pintu saja. Jika berlaku kebakaran, pintu satu, kamu akan kelemasan dan boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, susun atur alatan dalam bengkel. Macam cikgu cakap tadi, dia mestilah
alat tangan, mesin. Ini bahan. Okey, ni ada bahan. Okey, seterusnya supaya sesuatu ni kita senang nak ambil dan kalau bahan mudah terbakar, awak asingkan satu tempat bahan mudah terbakar. Sebab bahan mudah terbakar kita tak boleh letak secara terbuka. Kalau kita letak secara terbuka, jika ada api ke terjatuh, benda tu boleh meletup. Betul. Bahaya. Sebab benda ni pernah berlaku. Apa yang saya kata ni memang pernah berlaku. Bukan main-main cikgu Bukan main-main. Bukan cobaan. Bukan cobaan. Betul-betul. Ya. Okey. Dan keselamatan. Bila nak masuk bengkel, kamu akan nampak ni. Kamu pergilah kat mana-mana pun kamu akan jumpa benda ni. Kena pakai kasut. Kasut mesti bergetah. Kenapa? Tak nak licin, betul? Betul. Tak nak kena cucuk paku, betul? Ya. Tak nak kena tukul jatuh atas Sakit atas ibu jari kaki. Wah, lompat. Betul. Siapa pernah kena? Murid-murid pernah kena? Rasakan. Okay, Berat mesti tu, pakai pelitup muka. Sebab kita ada habuk kayu dan sarung tangan dan juga alat pemadam api. Alat pemadam api ni memang wajib ada. So, kamu kena kenal alat pemadam api ni. Kamu pun belajar alat pemadam api. Kamu kena belajar dan kamu kena tahu cara menggunakan alat pemadam api. Cara-cara menggunakan alat pemadam api. Ini memang perlu tahulah. Organisasi bengkel. Okey, tadi cikgu dah cerita. Pengurus bengkel mestilah saya sebab saya yang menguruskan bengkel tersebut. Lepas tu kita ada pembantu bengkel. Kat sini, siapa pembantu bengkel saya? Murid-murid saya ni, ada tak pembantu bengkel saya? Ada tak? Siapa? Sila angkat tangan. Siapa? Sila angkat tangan. Oh, ada. Ada Tuah pembantu Yusof. bengkel saya. Tuah. Dialah yang menguruskan bengkel saya. Tutup, kunci, pastikan peralatan. Okay. Dia tahu tugas-tugas dia. Kita dah bincangkan. Okay. Saya bincang dengan pengurus bengkel, akan berbincang dengan pembantu bengkel apa tugas yang dia kena buat. Okay. Kita ada foreman. Foreman kat sini ada tak foreman? Sila angkat tangan foreman saya. Okay, ada tak? Okey, kita ada penolong foreman dan juga kita ada ketua kumpulan. Setiap murid grup, setiap kumpulan kita buat mesti ada ketua, mesti ada pelatih. Supaya setiap apa yang berlaku, dia akan melaporkan kepada ketua, ketua akan melaporkan kepada berperingkat. Supaya benda tu segera sampai kepada pengurus bengkel. Okey, dalam penyelenggaraan bengkel mesti ada senggara kawalan dan juga senggara pembetulan. Okey. Senggara kawalan dilakukan sebelum peralatan atau mesin menjadi rosak. Senggara kawalan ni secara berkala. Macam kita menservis kenderaan. Kan dia ada berkala 6 bulan sekali, setahun sekali kita kena tukar. Mesin pun sama. Mesin pun ada dia punya belting, timing belt. Dia ada juga. Okay, dilakukan secara berterusan mengikut jadual. Kita ada jadual. Kena tukar mata gergaji, kena letak pelincir supaya mata gergaji tersebut tidak haus. Okay, kita nak mengasah mata pahat, mesti kita letak minyak pelincir pada mata pahat, pada mesin pengasah. Okay, kita kena letak benda-benda tersebut. Okay. Senggara pembetulan dilakukan selepas peralatan atau mesin itu rosak. Kalau mesin itu rosak, tiba-tiba mesin tidak bergerak. Kita kena cek bekalan elektrik dia ada ke tak ada. Okey, apa yang menyebabkan dia rosak? Dia tersangkut kayu ke kat dalam? Dia tersangkut apa-apa ke dekat gegelung dia? Kita kena semak. Kalau tak, kita tak semak, mungkin akan berlaku kemalangan pada kita. Dan kerja senggara tidak dilakukan selagi tiada kerosakan berlaku. Kalau tak ada kerosakan berlaku, kita guna je lah mesin tu. Ini senggara pembetulan. Tadi foreman kan? Ketua bengkel menerima arahan daripada pengurus bengkel. Okey. Mengurus dan menyediakan pelatih dan memastikan pelatih mematuhi peraturan dan disiplin dalam bengkel. Okey, ini penolong ni dia akan bantulah tugas-tugas foreman ni. Okey. Seterusnya kita pergi soalan contoh soalan 1.
bagi bahagian A, di mana kat sini kamu kena memberi jawapan ataupun dalam bahasa Inggerisnya supply. Kalau dalam bahagian A, dia ada dua contoh, select dan supply. Ya. Sekarang ini adalah jenis supply. Okey, soalan jenis memberikan jawapan. Okey, siapa nak jawab ni? Dia kena supply jawapan. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey. Tua Yusof, Alright, silakan. Tua. Silakan Tua. Yang A tu host, Okey, host, B petunjuk tekanan, penunjuk tekanan, Okey, C. C tuil. tuil. Okey. Okay. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, host betul. Betul. Tuil betul. Betul. Penunjuk tekanan. Andai kata Tuah tulis kat sini, Oh, tak ada C. tak. Ada E. Okey. Andai kata Tuah tulis HOSE, betul tak? Macam mana cikgu? Dari sudut pemarkahannya. Ini bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Ini bahasa Inggeris. Nanti kalau pemeriksa tu kita tak naklah kita orang kata apa ni, langkah selamat jangan. Kalau tulis bahasa Melayu sahaja. Betul, jangan kalau tulis tambah-tambah. bahasa Inggeris sahaja. Andai kata awak ejaan awak salah dalam bahasa Inggeris, awak terus salah. Tak ada markah walaupun betul jawapan yang awak sebut tu. Okey, itu adalah kriteria pemarkahan. Ya. Okey, tuil. Ini tuil yang atas, tuas yang bawah. Okey. Tolong pastikan betul-betul jawapan awak berikan tu. Dan penunjuk tekanan ini biasalah andai kata dia tulis petunjuk. Petunjuk tekanan. Kadang-kadang murid-murid dia tulis petunjuk tekanan. Kesalahan ejaan dekat sini menyebabkan tiada markah diberikan. Salah juga. Oh, sayang cikgu. Walaupun inilah pada pandangan kita macam betul ya. Apa ni, merentas kurikulum. Ya. Bahasa Melayu merentas kurikulum. Betul. Okey. Seterusnya soalan 2. Soalan 2. Boleh tak Usop ke Tua? Tua nak teruskan? Okey. Tua teruskan Tua. Keselamatan mesin memeriksa kedudukan mata gergaji. Menyapu minyak pelincir pada bahagian mesin yang bergerak. Okay, keselamatan diri memakai kasut bertutup dan memakai apron. Ini contoh soalan select. Pilih. Jawapan diberikan, kamu hanya pilih saja. Masukkan betul. Yeah. Dan kat sini kamu perlu cari kata kunci. Kata kunci kamu kena cari. Okey, kata kunci kamu carilah. Alright, kalau ini Kalau ini apron, mestilah untuk diri kita. Dan mesin kat sini, mestilah mesin lah. Betul. Okey, kalau diri kamu tengok, kasut ni untuk siapa? Takkanlah mesin nak pakai kan? Mesti untuk kita cikgu Itu mesti untuk kita. Okey? Alright, kita pergi soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga ialah soalan langkah kerja. Semua contoh-contoh soalan yang saya berikan, dia berbeza-beza. Ini langkah kerja. Langkah kerja ini kamu diberi simbol dan kamu masukkan simbol sahaja. Yeah. Kamu tidak perlu menyatakan. Masukkan simbol. Okey? Raja menunjukkan langkah-langkah penggunaan dan pengendalian alat pemadam api yang tidak mengikut urutan. Kamu nampak gambar raja dia? Gambar raja dia mempunyai perwakilan dekat sini. Diwakilkan D, diwakilkan C, B dan A. Maka pilih dan tulis langkah-langkah penggunaan, okey, dengan pengendalian mengikut urutan yang betul dengan menulis. Dia bukan suruh tulis langkah. Dia suruh awak tulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Kadang-kadang ruang jawapan disediakan besar. Murid-murid rajin. Dia tulis sendiri ayat dia. Jangan. Ambil perwakilan sahaja. Okey. Silakan Tuah. Jawapannya. Langkah pertama B, langkah kedua C, langkah ketiga D dan langkah keempat A. Langkah pertama B. B itu kita tarik apa? Tarik Picu. Picu. Okey. Langkah kedua
kita halakan kan? Kita menghalakan. Ya. Kita angkat dan kita nak halakan. Okey, langkah keempat, tekan dan langkah yang terakhir kita padamkan api pada punca api, bukan pada lidah api. Ini lidah api, ini Punca. punca dia. Kalau kita padam dekat lidah api tak akan terpadam. Okey, kadang-kadang soalan dia keluar dalam berbentuk pernyataan, kadang-kadang soalan dia keluar dalam bentuk perwakilan. So, bila pernyataan, sila baca betul-betul. Kalau bentuk perwakilan, tulislah perwakilan yang diberikan. Okey? Itu adalah contoh-contoh format soalan SPM KSSM tahun 2022-23. Okey. Saya harap semua yang cikgu tunjukkan contoh-contoh tersebut, kita akan buat latihan lagi murid-murid supaya kita lebih mengenali contoh soalan ini dan kita senang nak menjawab masa peperiksaan nanti. Baik. Didik TV KPM